Bersatu nak kemah besar, PAS tak nak kemah besar? Tak puas hati, Hadi dakwa UMNO gila kuasa. Kantor terlepas cakap, Najib Gesetomi bongkar rahsia Mahathir. BBM nak sertai Barisan Nasional, akhirnya Barisan Nasional bersuara. PAS menolak khemah besar, Tarimuddin menerima. Apa pandangan kita itu sendiri? Kita masih lagi berpegang kepada prinsip perpaduan umat. Menyatu padukan umat Islam dahulu, kemudian orang bukan Islam yang tidak ekstrim. PAS sudah memaklumkan pendirian parti itu terhadap idea kemah besar dan mendapat persetujuan daripada pengerusi Perikatan Nasional. Menjelaskan hal itu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, sebelum itu Muhyiddin ada membuat perbincangan dengan parti berkenaan dan pendirian tersebut dimaklumkan kepada bekas Perdana Menteri berkenaan. PAS tolak gagasan kemah besar dan Muhyiddin terima pandangan kita. PAS itu, katanya kepada media selepas menyampaikan kuliah mingguan di Rusila, Kuala Terengganu. Untuk rekod, kemah besar ialah idea yang dilontarkan Pakatan Harapan dalam permukiman pemimpin gabungan itu pada April lalu. Ketika pelaksanaan dan perancangan sebenar ke arah gagasan itu masih kabur, ia turut mendapat reaksi yang pelbagai daripada kalangan pemimpin dan ahli parti komponen Pakatan Harapan sendiri. Amanah pula menegaskan kemah besar yang dicadangkan itu tidak memerlukan penyertaan PAS. Turut tidak disenangi ialah kemungkinan penyertaan Bersatu, sebuah parti yang asalnya komponen Pakatan Harapan namun bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan gabungan terbabit pada penghujung Februari 2020. Semalam Desi Kini melaporkan Muhyiddin mendapat kepercayaan penuh daripada Bersatu untuk merundingkan jajaran politik baru dengan parti lain bagi menghadapi PRU ke-15. Untuk rekod, Perikatan Nasional adalah sebahagian daripada kerajaan pusat yang memberikan sokongan kepada UMNO Barisan Nasional ketika ini. Bagaimanapun, hubungan mereka terus tegang sama ada di peringkat persekutuan atau negeri. Kedua-dua gabungan juga menunjukkan mereka sedang bersiap sedia untuk bertembung di antara satu sama lain. Abdul Hadi berkata PAS kekal dengan prinsip yang dibawanya, iaitu menyatukan umat Islam terlebih dulu dan kemudian membawa bersama kumpulan bukan Islam yang tidak ekstrim. Ditanya mengenai sikap PAS terhadap kemungkinan Perikatan Nasional berdepan kekalahan jika gagal mencapai persefahaman menjelang PRU ke-15, Abdul Hadi berkata partinya mendapati sokongan yang diterima terus meningkat. Menyandarkan kenyataan itu kepada keputusan pilihan raya negeri yang diadakan di Sabah, Melaka dan Johor, Abdul Hadi berkata ada di setengah kawasan PAS mendapat peningkatan undi sehingga 200%. PAS melakukan postmortem dalam PRN Sabah, Melaka dan Johor. Semua pilihan raya ini kita PAS mendapati pengundi Pakatan Harapan dalam PRU lalu tak mengundi PAS lagi. Sama ada mereka mengundi kita Perikatan Nasional atau mereka tak mengundi. Mereka juta tak mengundi Barisan Nasional. Jumlah mereka sangat besar, katanya. Biasanya nak cepat ni bila kuasanya. Orang yang tak tangguh-tangguh ni tak gila. Fikir panjang. Saya dah sebut kita fikir tentang rakyat. Rakyat menghadapi masalah-masalah yang banyak. COVID masih belum diisahkan bebas lagi. Masuklah hal-hal yang lain. Pilihan raya yang diadakan itu pun kerana dia paksa nak buat cepat. Bukan kita. Yang kita masuk dalam tempat. PAS menganggap pihak yang bertegas mahu menyegerakan pilihan raya umum adalah kumpulan sebenar kemaruk kepada kuasa. Bukannya parti itu yang berpendapat ada hal lain yang perlu diutamakan. Biasanya orang yang nak cepat PRU ini yang gila kuasa, yang nak tangguh ini tak gila. Kita fikir panjang, kata Presidennya Abdul Hadi Awang yang ditemui media selepas menyampaikan kuliah mingguannya di Rusila, Kuala Terengganu. Tambah Abdul Hadi, dia sudah menyatakan berkali-kali bahawa ketika ini ada isu lain yang perlu diberi perhatian termasuk ancaman COVID-19 yang belum bebas sepenuhnya di negara ini. Ahli Parlimen Marang itu juga mengingatkan beberapa pilihan raya negeri yang diadakan sebelum ini berlaku akibat tindakan UMNO Barisan Nasional yang mahu ia diadakan segera. Bukan kita PAS, kita masuk iaitu sertai PRN pun kerana terpaksa, katanya lagi. Terdahulu Abdul Hadi ditanya mengenai kenyataan Timbalan Pengerusi UMNO Johor Nur Jazlan Muhammad yang menggelar PAS sebagai parti kemaruk kuasa. Kata Nur Jazlan, tindakan pemimpin PAS khususnya yang berjawatan dalam kerajaan sekarang enggan mengadakan PRU ke-15 segera berpunca daripada sikap mereka yang kemaruk kuasa. Menurut bekas ahli parlimen pula itu lagi, alasan berkenaan adalah satu-satunya punca mengapa PAS menolak untuk mengadakan PRU. Ditanya lebih lanjut,
Abdul Hadi berkata PAS memang tidak gila kuasa kerana parti itu sudah lama berada di bawah berbanding parti lain. Sebaliknya, tambah Duta Khas bertaraf menteri itu lagi, pihak yang selalu berada di atas adalah pihak yang patut dianggap kemaruk kuasa. Ditanya mengenai sikap PAS sama ada mereka bimbang atau tidak jika kalah dalam PRU akan datang, Abdul Hadi juga menafikannya. Kita PAS pernah kalah, selalu kalah. Yang menang jarang-jarang sekali. Yang susahnya orang yang selalu menang dan kalah sikit, katanya sambil ketawa kecil. Najib Razak meminta Tommy Thomas menjelaskan apakah yang dimaksudkannya apabila mengatakan Dr. Mahathir Mohamad menggunakan mahkamah untuk menghalang timbalannya ketika itu, iaitu Anwar Ibrahim, daripada menggantikannya sebagai Perdana Menteri pada lewat 1990-an. Rabu lalu, China Press menerbitkan satu temu bual dengan bekas peguam negara itu dengan beliau turut mendakwa bahawa Anwar dipenjarakan oleh Mahathir kerana berasa terancam olehnya. Apa yang Tommy kata? Soal Najib dalam hantaran di Facebook. Mahathir gemar memperguna dan memperalatkan sistem kehakiman dan mahkamah bagi memasakkan seteru politik dia ke apa? Minta penjelasan Tommy. Thomas dilantik menjadi peguam negara oleh Mahathir pada 2018 selepas Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan dan kekal memegang jawatan itu sehingga Mac 2020 apabila kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Thomas turut dipetik sebagai berkata bahawa Anwar menyangka dirinya akan menggantikan Mahathir namun dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri pada 1998 sebelum didakwa dan dipenjarakan atas tuduhan liwat dan rasuah. Mahathir khususnya berasa terancam olehnya dan menggunakan mahkamah untuk menyekatnya. Katanya menurut akhbar harian berbahasa Cina itu, Thomas berkata walaupun sudah menjalani hukuman penjara, Anwar masih tidak mempunyai hak automatik untuk menjadi Perdana Menteri. Penyertaan Parti Bangsa Malaysia PBM dalam Barisan Nasional boleh mengundang masalah terutama berhubung isu kerusi parlimen yang bakal ditandingi Presiden parti itu pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Ini kerana Presiden PBM Larry Seng adalah ahli parlimen dari Sarawak, tetapi Barisan Nasional telah menyatakan kesepakatan untuk tidak bertanding sebarang kerusi parlimen di negeri itu. Namun Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan menyerahkan kepada Majlis Tertinggi Barisan Nasional untuk membuat keputusan. Sebarang keputusan untuk menjadi ahli gabungan Barisan Nasional perlu diputuskan secara konsensus melibatkan parti komponen utama iaitu UMNO, MCA, MIC dan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS. Tapi di mana Larry hendak bertanding kalau di Sarawak Barisan Nasional sudah membuat ketetapan untuk tidak bertanding, katanya menurut laporan Sinar Harian. Justru Ahmad memberitahu bahawa perkara itu perlu difikirkan Barisan Nasional sebelum sebarang keputusan dibuat. Khamis lalu, Larry yang juga ahli parlimen Julau dilaporkan berkata permohonan PBM untuk menyertai Barisan Nasional masih dalam proses. Larry berkata PBM memberi mandat kepada Zuraida Kamarudin sebagai Presiden pengganti untuk mengetuai delegasi parti itu dalam pertemuan serta rundingan dengan pemimpin parti lain, terutama berhubung perbincangan untuk membentuk kerjasama politik yang sudah pasti akan mengambil sedikit masa. Awal bulan ini, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi mengesahkan Barisan Nasional belum menerima surat permohonan PBM untuk menyertai gabungan itu.